Dan tuan-tuan tahu Abu Bakar ni, sebab tu saya baca hadis beberapa tempat, apabila kita sayang kat Abu Bakar. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Kathir sebut cerita Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar Siddiq, satu hari dia lebih kurang 38 orang di masa di peringkat zaman Mekah, maka minta untuk pergi ke Masjidil Haram nak istiharkan Islam. Nabi kata innala qalil, kita sikit, tak usah cuba lah, bahaya. Dia minta Rasulullah, bolehlah. Dia pergi dan kemudian masuk ke masjid, dia kempen Islam dalam masjid. Kena tahu zaman tu zaman Mekah, semua orang datang dan pukul. Dan orang yang pukul Abu Bakar sungguh-sungguh ialah Utbah bin Rabi'ah, salah seorang orang besar Mekah. Pecah muka Abu Bakar, pitam. Kabilah Abu Bakar Siddiq, Bani Tayyim, datang dan selamatkan Abu Bakar. Bani Tayyim ni tak Islam, tapi dia selamatkan. Yang ni dia Arab, dia ada nilai asabiyah. Walaupun aku tak sokong dia, tapi kalau kau buat dia kabilah aku perang. Dia orang ambil Abu Bakar balik, Abu Bakar pensan, tak tahu dia hidup ke mati. Bani Tayyim kata, kalau sekiranya Abu Bakar mati, kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, bila kita nak baca sejarah, kita kena tahu dia punya background, culture, sesuatu kaum. Sebab itu bila dia orang nak bunuh Nabi, dia orang ambil bagi setiap kabilah wakil. Sebab kalau bunuh Bani Hashim tak boleh nak revenge, sebab ramai sangat. Jika setakat kabilah kau bunuh, dia dari kabilah aku akan balas. Dan slogan mereka, unsur akhaka zaliman au mazluma. Kemudian Nabi ubah maknanya, iaitu tolong saudaramu, dia zalim ataupun dia kena zalim, tak usah kira. Geng kita kena tolong. Dia tolong. Sebab tu mereka tak boleh buat apa kat Rasulullah bila Abu Talib ada. Kerana Abu Talib sentiasa membela Nabi, sekalipun dia tidak beragama macam agama Nabi. Sebab sifat kabilah, Hadirin yang dirahmati Allah, Bani Tayyim ambil dia, pergi balik, kata mereka, kalau Abu Bakar mati, kami bunuh Rabi'ah. Orang Utbah patah balik main tengok Abu Bakar. Dia duduk tengok. Tiba-tiba Abu Bakar sedar. Dan soalan dia yang pertama, ma fa'ala Rasulullah, Rasulullah buat apa sekarang? Bani Tayyim kata, karutlah kita tolong dia. Dia duk teringat kat Muhammad dah. Dia bangkit, dia berbelah. Lepas tu mak Abu Bakar datang. Mak Abu Bakar tengok Abu Bakar kata, ma fa'ala Muhammad, ma fa'ala Rasulullah. Muhammad buat apa? Kata mak dia, ma li ilmi bi sahibik, aku tak tahu cerita kawan hang tu. Mak dia tak Islam. Abu Bakar, mak dia pujuk dia, nak ubatkan dia. Dia kata, minta tolonglah pergi kepada Ummu Jamil, iaitu Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adik Sayyidina Umar. Dia masuk Islam masa peringkat awal, dia masuk Islam. Sayyidina Umar tak masuk, dia masuk dah. Ingat cerita yang kena pukul tu? Dia masuk dah. Sebahagian cerita tak betul. Orang kata Sayyidina Umar tanam anak perempuan dia. Ni Hafsah anak perempuan dia hidup. Ni Hafsah ni anak perempuan yang lahir semasa jahiliah lagi. Umar tak masuk Islam lagi. Nabi baru bangkit jadi Rasul. Maksudnya Nabi baru bangkit ni, baru mengistiharkan diri jadi Rasul. 5 tahun sebelum Nabi istihar jadi Rasul, Hafsah lahir. Bukan 5 tahun sebelum Nabi lahir. Kalau tidak, Hafsah umur berapa dah kan?
Jadi masa dia kahwin dengan Nabi, Nabi lebih kurang dah 50 lebih, Hafsah baru 20. Dia minta pergi kepada Fatimah binti Khattab. Mak dia pergi pada Fatimah. Dia tanya, apa keadaan Muhammad? Anak aku Abu Bakar suruh tanya. Kata Fatimah, ana la adri man Abu Bakrin wala Muhammad bin Abdullah. Aku tak kenal siapa dia Abu Bakar, siapa dia Muhammad bin Abdullah, aku tak kenal. Sebab apa? Peringkat tu peringkat zaman kerahsiaan. Nak kena jaga rahsia. Nabi masa tu duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Bukan Arqam kita ni. Al-Arqam bin Abi Arqam. Tuan-tuan, ramai kita kalau tanya sahabat-sahabat lain kita mungkin kenal, tapi kita tak berapa tahu tentang sejarah Al-Arqam bin Abi Arqam. Sebab apa? Sebab kerahsiaan itu sehingga nama dia tak berapa famous. Kerana rumah dia digunakan tempat Nabi bersembunyi dengan sahabat untuk buat aktiviti. Masa tu barangkali tauliah ke apa tak ada ke apa, dia jadi dia begini. Dia sembunyi. Sebab dan Al-Arqam bin Abi Arqam ni bukan kabilah yang baik dengan kabilah Nabi. Quraisy duk agak semua tempat, tapi dia tak sangka Al-Arqam bin Abi Arqam. Bila tanya Fatimah, Fatimah kata, aku tak kenal anak hang. Aku tak kenal siapa Muhammad bin Abdullah ni. Ini orang strategi. Jangan kita betul benda ingat, kan? Sahabat dia ada strategi dah. Kemudian dia kata, kalau kau mau, dia kata kat mak Abu Bakar, kau bawa aku pergi jumpa anak kau, aku nak tengok. Dia bawa pergi jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bila pergi jumpa, dia tengok muka Abu Bakar kena pukul teruk. Dia kata, sesungguhnya kaum yang buat, inna qauman nalu bika hadha la ahli fisqin wa kufrin. Sesungguhnya pok yang buat kat kau macam ni memang jahat, kafir betul ni. Memang pula kan. Wa inni la arju an yantaqimanna lak an yantaqimanna Allahu laka minhum. Aku harap Tuhan balaslah depa ni. Lepas tu Abu Bakar tanya, Muhammad macam mana? Rasulullah apa keadaan? Diri dia tu teruk dah. Nabi tak pi tadi ni masa pi kempen tu. Dia Fatimah, dia tengok kat mak Abu Bakar. Dia kata, dia ada boleh bagi tahu ke? Abu Bakar kata, tak apa, dia tak apa. Dia kata, salimun sahihun. Nabi sihat, dia kata, tak ada masalah. Abu Bakar kata lega. Mak dia ambil makanan bawa, ambil minuman mai kat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, la azuqut ta'am wala ashrabu syarab hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan makan makanan, aku tak akan minum minuman sehingga aku dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia kena papah dia bangkit, bawa pergi dia tempat di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, nak tunggu sehingga orang tak keluar malam. Quraisy semua tak muncul, baru nak bawa senyap-senyap, dia tak makan. Sehingga dapat bawa jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia apa cerita, dia kata tak ada apa-apa melainkan kesakitan, pukulan orang jahat pada muka aku. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu kita bila tengok Syiah maki Abu Bakar, kita sensitif. Ini hati sanubari umat. Kita pegang yang Anas bin Malik kata. Anas bin Malik kata. Sebab tu saya sebut barangkali tu. Anas kata,
Bila seorang datang tanya Nabi, mata sa'ah, Nabi duk cakap mata sa'ah, Rasulullah, kiamat bila? Nabi tak jawab, sebab Nabi tak tahu kiamat bila. Geng internet saja yang tahu kiamat bila. Nabi tak tahu. Orang tanya Nabi, Nabi kata, Jibril tanya Nabi kiamat bila, Nabi kata mal mas'ul bi'a'lami minasyail. Orang yang ditanya tak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi tak tahu. Jibril tak tahu, Nabi pun tak tahu. Kalau ada orang kata orang ramal tak jadi tahun 2012, 2013, memang bohong. Sebab dia tak mungkin tahu. Nabi tak tahu. Kalau ada hadis sebut bila tarikh kiamat, hadis palsu. Saya sebut banyak. Ni hadis, antara hadis palsu ni, tarikh kiamat, bulan sekian, tahun sekian akan berlaku peristiwa sekian, suara sekian, bintang di langit sekian. Kalaupun tak mengaji hadis banyak, dengar bunyi macam tu, boleh confirm palsu. Kata ulama hadis, mana saja hadis, kata Imam Ibn Qayyim, yang menyebut tahun sekian, bulan sekian akan berlaku sekian, itu palsu. Tapi Nabi kata apa? Tuan-tuan, itu bukan derma untuk saya ke apa. Saya tahu, saya itu saya lupa nak sebut. Sebab kadang-kadang saya tahu sebagai orang mungkin tanya, Dr. Asri buat duit lah. Jangan. Tak ada lah. Ini pasal yang ni dia tak dapat percuma. So dia orang bayar untuk dewan, untuk macam-macam urusan lagi. Mungkin juga dia orang bayar tiket kapal terbang saya tak boleh nafi. Okey. Anas kata, Nabi tak jawab, tapi Nabi tanya dia, "Madza a'dadta laha?" Kau siap apa untuk hadapi kiamat? Badui ni kata, "Ma a'dadtu ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu." Aku tak siap apa melainkan aku sayangkan Allah dan Rasulnya. Nabi kata, "Anta ma'a man ahbabt." Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, "Ma farihal muslimun farhahum bihadzal hadis." Tak pernah orang Islam seronok macam seronok dengan hadis ni. Suka macam suka dengan hadis ni. Iaitu anta ma'aman ahbab, engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Kata Anas, "Ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an ub'atha ma'ahum wa in lam af'al mithla a'malihim." Aku sayangkan Rasulullah, aku sayangkan Abu Bakar, aku sayangkan Umar. Aku harap Allah bangkitkan aku di hari kiamat kelak bersama dengan mereka, walaupun aku tak beramal macam amalan mereka. Ini benda yang orang Islam paling seronok. Kita sayangkan sahabat, kita sayangkan orang saleh, seperti mana kata Imam Syafi'i, "Uhibbus salihina walastu minhum." Aku sayangkan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Tawadhu' Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan aku mendapat syafaah dengan mereka. Kita tahu kita amalan tak banyak, dan kita juga tahu kita tidak saleh, tapi kita sayang orang saleh. Kita sayang Nabi, kita sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita baca Abu Bakar Siddiq, kita sayang kat dia. Dan saya nak cerita, nak sebut cara Abu Bakar Siddiq tadi, bila dia tak mau makan dan minum, bukan Nabi larang, "Hang jangan makan dan minum sampai jumpa." Nabi tak kata. Tetapi itulah manifestasi cinta yang luar biasa. Setiap orang dia ada cara yang tersendiri dalam nak melahirkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama antara ghulu dan kecuaian, antara melampau dan kecuaian. Ada orang melampau sehingga melakukan bid'ah-bid'ah yang tak diizinkan oleh agama. Ada orang cuai sampai langsung tak ada satu nilai penghormatan yang baik untuk Nabi SAW. Kita tak boleh buat ibadat khusus kepada Nabi. Kita tak boleh buat apa yang Nabi tinggalkan ibadat, yang tu kita ikut. Tetapi itu tidak bererti kita dilarang untuk melahirkan bentuk kecintaan dalam cara yang berbagai-bagai. Ada orang, saya selalu sebut contoh, umpamanya dia ada Quran, dia beli Quran yang paling cantik, yang mahal,
Kemudian dia letak Quran dia baca tu pun di tempat yang begitu terhormat. Kalau dia tanya, adakah agama suruh dengan baldu? Agama tak suruh. Tapi oleh kerana dia ada satu feeling, rasa cinta dan hormat yang luar biasa. Selagi dia tak kata disunatkan Quran dibalut baldu, dia tak kata yang tu, tapi itulah cara dia menzahirkan cinta, maka itu ada baik untuk dirinya sendiri. Begitu juga Nabi. Kita tak boleh, kita tak tambah dalam bacaan-bacaan dalam semayang yang mana ada Nabi kita nak tambah. Kok kita kita tak asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, tak payahlah. Anna sayyidina Muhammadar Rasulullah tak, kita tak sebutlah, kerana Nabi tak sebut. Walaupun tak sebut tasayyud dalam azan. Tapi bila kita bersembang, kita sebut nama Nabi, kekasih kita, Habibuna, Sayyiduna, Rasulullah. Boleh tidak? Boleh. Abu Hurairah bila sebut qala habibi wa khalili, kata kekasihku, sahabat aku yang rapat, Rasulullah. Itu manifestasi cinta yang dilahirkan dalam berbagai-bagai cara, yang kita hendaklah beza antara membuat amalan dengan menzahirkan cinta.